Halukum jami'an. Okay, apa khabar semua? Hari ni, petang ni, tengah hari ni, sihat? Alhamdulillah sihat. Atau ada yang sakit, yang marid? Ada yang kena COVID? Ada tak sahabat-sahabat dia yang kena COVID? Sahabat kelas kamu ni yang ada kena COVID ada? Setakat ni yang kamu dapat tahulah ke tak ada? Setakat ni Alhamdulillah. Kalau tak ada tu Alhamdulillah. Kalau macam Ustazah ni, sekeliling Ustazah ni adalah yang kena COVID-19. Jadi Ustazah haraplah Ustazah tidak termasuklah dalam kalangan yang kena COVID-19 ni. Dengan keadaan sekarang ni yang lebih teruk sangat kan. Okey, jadi Ustazah harap semuanya dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baguslah, dalam keadaan yang tidak ada sebarang penyakit yang orang kata yang perlukan kita ni pergi ke hospital. Kalau pergi hospital pun memang tak ada katil kan. Tak ada katil, tak ada barang-barang keperluan yang baguslah. Sekarang ni hospital pun dalam keadaan yang padat. Baik, qabla nabda muhadarah al-yaum. Siapa yang belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran di WhatsApp. Okey, tolong isi dulu kehadiran di WhatsApp. Okey, jadi mari kita buka kelas kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Ustazah akan tunjukkan satu video. Unzur ila syashah. Tengok. Kamu semua cuba tengok dalam skrin ni lah. Skrin yang Ustazah akan tunjuk ni. Zalika ibriqun itu cerek. Zalika muqidun itu dapur. Zalika finjanun itu cawan. Zalika furnun itu ketuhar. Zalika kubun itu gelas. Zalika qidrun itu periuk. Tilka salajatun itu peti sejuk. Tilka syaukatun itu garfu. Okey, dengar jelas tak tadi nasyid sekejap ni? Dapat dengar jelas tak nasyid tadi? Okey. Sekarang ni berdasarkan kepada nasyid tadi. Okey. Berdasarkan kepada nasyid yang video yang Ustazah dah paparkan sebentar tadi. Sekejap je sebab kita pun masa sikit je kan. Okey, berdasarkan kepada video tadi, apa pendapat kamu tentang video tu? Maksudnya video tu nak bagi tahu pasal apa? Apa kaitan video tu dengan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa boleh share? Siapa boleh kongsi pendapat dia? Video tu berkenaan dengan apa? Jadi video tadi tu insya-Allah berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Topik kita pada hari ini iaitu berkaitan dengan Asmaul Isyarah, iaitu isim isyarah, iaitu kata tunjuk. Okay, sebelum ni kita belajar mengenai at-tawakib. Pertama al-kalimat, iaitu perkataan. Kemudian at-tawakib, rangkai kata. Dan sekarang ni kita akan masuk kepada, sepatutnya kita akan masuk kepada jumal, iaitu ayat. Tapi sebelum masuk pada jumal, kita akan masuk dulu kepada isim isyarah, iaitu kata tunjuk. Ustazah nak perangak balik. Ustazah nak ulas semula apa itu isim isyarah. Jadi kita
akan belajar mengenai isim isyarah iaitu kata tunjuk. Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu yanqasimu asmaul isyarah, isim isyarah ini terbahagi kepada qismaini, terbahagi juga kepada dua, iaitu lil ba'id dan juga lil qarib. Lil ba'id itu apa? Lil ba'id iaitu yang jauh. Yang jauh. Kita menunjukkan kata tunjuk kita ni menunjukkan kepada yang jauh. Lil ba'id. Lil ba'id iaitu yang jauh. Kemudian yang kedua iaitu lil qarib, iaitu yang dekat. Yang dekat berhampiran dengan kita. Telinga ke, mata ke. Kalau lil ba'id contohnya pokok sana. Jauh daripada kita. Jadi awak semua kena tahu dahulu mengenai isim isyarah ni dia terbahagi kepada dua, iaitu untuk jauh, ba'id dan juga dekat, iaitu qarib. Dua ni kena ada dalam asmaul isyarah, iaitu isim isyarah. Okey, al-an iftah kitabakum. Okey, sekarang ni buka dulu buku masing-masing, buku tulis. Okey, buku tulis ataupun apa-apa kertas lah. Yang tak ada buku tulis tu, keluarkan dulu kertas dan tulis nota. Nota penting yang Ustazah dah type di slide ini, awak boleh tulis ataupun boleh ambil gambar. Ambil gambar je dahulu. Kalau rasa tak sempat salin, ambil gambar. Okey. Okey, Ustazah ulang sekali lagi Asmaul isyarah, isim isyarah ini iaitu kata tunjuk ni, dia terbahagi kepada dua. Ila qismaini, iaitu untuk dekat, iaitu lil qarib, dan juga untuk jauh, iaitu lil ba'id. Okey. Kemudian, okey, unzur ila syashah, tengok kepada slide Ustazah ni. Okey, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab ni ada perkataan yang masuk dalam kategori muzakkar ataupun muannas. Muzakkar ataupun muannas. Kalau dalam bahasa Arab ni, kita ada dua pembahagian, iaitu untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Lelaki apa dipanggil apa? Dalam bahasa Arab, muzakkar. Lelaki adalah muzakkar. Manakala untuk perempuan dipanggil sebagai muannas. Untuk perempuan dipanggil sebagai muannas. Untuk bahasa Arab ni memang dia ada, semuanya akan ada pembahagian, sama ada untuk muzakkar ataupun sama ada dia termasuk dalam kategori muannas. Okey, kita tengok dahulu kepada muzakkar, iaitu lelaki. Okey, untuk muzakkar ni kata ataupun nama yang menunjukkan kepada lelaki. Yang menunjukkan kepada lelaki. Ataupun dikata juga kata benda yang akhirnya adalah tanpa huruf ta marbutah. Ta marbutah tu apa? Huruf ta bulat tu. Orang panggil ta bulat kan? Ta bulat. Itu dipanggil sebagai ta marbutah. Okey, untuk muzakkar iaitu kata ataupun nama yang menunjukkan kepada lelaki. Lelaki sahaja. Dan kata benda yang akhirnya, huruf akhir dia tu adalah tanpa, tanpa huruf ta marbutah. Ta marbutah. Ataupun orang panggil sebagai ta bulat. Ta bulat. Okey, kemudian untuk muannas iaitu perempuan, yang mana kata ataupun nama yang menunjukkan kepada perempuan. Menunjukkan kepada perempuan sahaja. Dan juga kata benda yang akhirnya adalah huruf ta marbutah. Tadi kalau kita tahu, kalau kita faham tadi, untuk muzakkar, kata benda yang akhir huruf akhir dia tu adalah tanpa, tiada ta marbutah, ta bulat. Tapi untuk muannas, akhir huruf dia tu ada ta marbutah, iaitu ta bulat. Untuk muannas ada ta bulat itulah ta marbutah. Itu cara kita nak kenal antara muzakkar ataupun muannas. Okey, setakat ni fahim tu amla? Setakat ni sahaja dahulu.
Fahim tu amla? Faham ke tak? Ke ada soalan dulu? Okey. Faham? Okey, alhamdulillah faham. Okey. Okey, ini contoh Ustazah ada ambil daripada buku nota Ustazah sendiri. Untuk asmaul isyarah kita kena tahu seperti mana tadi kita tahu sekejap. Okey, dia ada muzakkar dan juga muannas. Muzakkar tu apa? Lelaki. Untuk lelaki ni. L untuk lelaki. Manakala muannas adalah untuk perempuan. P untuk perempuan. Okey. Dan seperti mana yang Ustazah dah maklum masa awal tadi, untuk isim isyarah kita terbahagi kepada kismaini, terbahagi kepada dua, iaitu lil qarib. Qarib itu apa? Dekat. Susah nak tulis. Okey, dekat. Muduhnya. Awak faham sendiri ya, dekat. Okey, dekat. Dan lil ba'i adalah jauh. Jauh. Siapa ada buku nota boleh tulis. Ataupun ambil gambar pun boleh. Okey. Untuk isim isyarah, dia ada untuk dekat dan juga untuk jauh. Dan seperti mana untuk bahasa Arab memang akan ada untuk muzakkar, lelaki ataupun untuk perempuan. Perempuan iaitu muannas. Okey, kita cuba lihat dulu. Okey. Okey. Okey, pertama ialah mufrad. Mufrad. Okey, siapa tahu mufrad tu apa maksud dia? Mufrad apa? Mufradu. Iaitu seorang sahaja. Seorang je. Seorang. Okey, nampak? Okey, mufrad iaitu untuk seorang. Kemudian musanna adalah untuk dua orang. Dia sama je ni. Mufrad yang ni pun sama ni. Mufrad ni adalah untuk seorang. Dan jamak adalah untuk ramai. 3, 4 dan ke atas lah. 3 ataupun 4 ke atas. Okey. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Untuk isim isyarah, kita akan ada dua pembahagian. Pertamanya adalah untuk lil qarib, untuk dekat. Dan yang kedua adalah untuk jauh, lil ba'id. Dan seperti mana bahasa Arab ni, dia ada pembahagian juga, iaitu untuk muzakkar, lelaki dan juga untuk muannas, perempuan. Okey, contohnya. Okey, kita cuba tengok dahulu kepada muzakkar dulu. Okey, kita tengok muzakkar dahulu. Okey, cuba tengok muzakkar. Okey, kalau okey, contohnya dikata apa ni? Okey, untuk mufrad untuk seorang sahaja, seorang lelaki. Seorang lelaki. Mufradu ni adalah untuk seorang lelaki, menunjukkan kepada seorang lelaki sahaja. Kalau musanna dia menunjukkan kepada dua orang lelaki. Dua orang lelaki. Dan jamak iaitu ramai lelaki. Iaitu ramai tu 3, 4 ataupun yang ke atas lah. Lebih daripada 3. Itu dipanggil sebagai jamak untuk lelaki. Sama juga untuk musanna, mufrad untuk muannas, seorang perempuan, ataupun musanna iaitu dua orang untuk perempuan yang menunjukkan kepada perempuan, ataupun jamak 3, 4 ataupun ke atas untuk muannas. Jadi untuk hari ni, Ustazah akan masuk dahulu kepada untuk mufrad dahulu. Untuk seorang dahulu, menunjukkan kepada satu. Okey, kita akan masuk dahulu kepada tajuk ni saja. Mufrad untuk muzakkar, untuk muzakkar ataupun muannas. Okey, faham tak Amla? Jelas wadah. Ke nak seterus Ustazah ulang dulu sebelum kita masuk yang seterusnya, slide seterusnya. Faham tak?
Kalau faham, Ustazah dah boleh ke next slide lah. Okey. Ustazah faham. Okey, kita masuk dahulu kepada isim isyarah menunjukkan kepada lil qarib, iaitu untuk dekat. Lil qarib ni untuk dekat. Untuk dekat. Isim isyarah lil qarib untuk dekat kepada satu sahaja, mufrad, satu. Satu sahaja, sama ada satu benda ataupun satu orang lelaki, ataupun satu orang perempuan. Okey. Pertama ialah kita kena tahu dahulu untuk isim isyarah ni untuk lil qarib mufrad. Okey, dia terbagi kepada dua. Macam tadilah kita tahu terbagi kepada dua. Pertama ialah untuk muzakkar, untuk lelaki, dan yang kedua adalah untuk muannas, iaitu perempuan. Untuk perempuan. Okey, apa maksud lil qarib ni? Apa maksud dekat ni? Dekat ni maksudnya ini. Contohnya ini mata. Okey, dekat dan kita kan. Ini mata ataupun ini telinga. Hadza ainun. Ini mata. Apa-apa yang dekat di bahagian kita ni, kita kena guna dia untuk lil qarib, untuk dekat. Okey, contohnya dikata kat sini. Okey, kita tengok dahulu untuk muzakkar, isim isyarah untuk muzakkar yang dekat. Okey, yang dekat mufrad, kita akan guna dia sebagai hadza. Ini. Manakala untuk muannas, kita guna dia sebagai hadhihi. Okey, hadza dengan hadhihi. Semua ni, dua-dua ni, okey, haza dengan hazihi ni, semua ni adalah maksudnya ini, iaitu berkaitan dengan dekat. Apa-apa sahaja yang dekat, maka kita akan guna untuk lelaki adalah hadza, dan untuk perempuan adalah hadhihi. Okey, untuk lelaki haza, manakala untuk perempuan muannas adalah hadhihi. Okey, ini. Okey. Okey, kita tengok pada contoh. Okey, contoh kepada muzakkar dahulu. Okey, kita tengok dahulu kepada contoh isim isyarah yang dekat, mufrad sahaja kepada muzakkar, iaitu untuk lelaki. Okey, contohnya dikata kat sini. Hadza Muhammadun. Okey, contoh yang pertama iaitu hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Ini Muhammad. Hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun. Okey. Contoh yang seterusnya iaitu hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza kitabun. Contohnya, ada orang tanya kan? Okey, ada orang tanya, ma hadza? Apa ini? Ma hadza? Dia tanya, buku ni. Okey, ma hadza? Apa ini? Kita jawab apa? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Okey. Okey, dan juga kita perlu tahu bahawa untuk muzakkar, cara nak kenal dia tak ada tak marbutah, iaitu tak ada ta marbutah ni macam mana? Macam ni. Ta yang orang kata ta bulat ni kan? Betul tak? Jauhnya. Okey, ta bulat macam ni. Ta bulat. Tak ada di belakang, huruf di belakang dia ni tak ada ta marbutah. Tak ada pun. Tak ada kan? Ni tak ada. Kitabun. Hadza qalamun. Ini pen. Hadza qalamun. Ini pen. Ataupun hadza asnanun. Ini gigi. Ini gigi. Hadza asnanun. Ataupun hadza ainun. Ini mata. Jadi cara kita nak kenal untuk mufrad
Yang dekat untuk muzakkar dia akan ada hadza. Pertamanya ada hadza. Keduanya dia tak ada tak marbutah. Ni, tak marbutah ni iaitu orang panggil sebagai ta bulat. Okey. Contohnya untuk soalan ada orang tanya kan. Contohnya ada orang tanya awak. Okey, hal hadza Muhammad? Adakah ini Muhammad? Okey. Hal, okey, minta maaf Ustaz Azhar punya tulisan urdu kat sini tulis hal hadza Muhammad. Ada orang tanya, hal hadza Muhammad? Jadi kita jawab na'am. Okey. Na'am. Hadza Muhammad. Ini cara balas dia. Hadza Muhammad. Silap. Hadza Muhammad. Okey. Hal hadza Muhammad? Na'am. Hadza Muhammad. Okey. Ini adalah untuk isim isyarah yang dekat menunjukkan kepada satu. Satu. Dan menunjukkan juga kepada muzakkar iaitu lelaki. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula kepada muannas. Untuk muannas sama juga untuk yang dekat lil qarib menunjukkan kepada satu sahaja, tetapi dia adalah untuk muannas, perempuan. Okey, untuk perempuan. Okey. Okey, contohnya dikata apa? Untuk perempuan, kita kena tahu bahawa cara nak kenal dia, belakang huruf dia ada tak marbutah. Tak bulat. Dan perkataan di depan dia adalah menggunakan hazihi. Kalau lelaki tadi haza, yang perempuan adalah hazihi. Okey. Okey, contohnya pertama iaitu hazihi Fatimatun. Hazihi Fatimatun. Ada tak marbutah di belakang ni. Menunjukkan kepada muannas. Hazihi Fatimatun. Contoh yang seterusnya iaitu hazihi mistaratun. Hazihi mistaratun. Ini pembaris. Mistaratun iaitu pembaris. Kalau kita dalam bahasa Melayu, kita tak panggilkan pembaris ni lelaki ke, perempuan ke. Tapi berbeza dengan bahasa Arab, dia special sikit. Dia, walaupun benda dia akan tahu, kita kena tahu juga sama ada dia tu muzakkar, lelaki, sama ada dia tu muzakkar, lelaki ataupun perempuan. Lelaki ataupun perempuan. Contohnya yang seterusnya iaitu hadhihi miklamatun. Hadhihi miklamatun, iaitu ini kotak pensel, bekas pensel. Hazihi haqibatun, ini beg. Dan yang seterusnya iaitu hazihi sabbuwatun. Hazihi sabbuwatun, iaitu ini papan tulis. Contoh soalan ditanya macam ni. Man hazihi? Okey. Man hazihi. Ya Allah, tu sam Ustazah. Okey, boleh faham tak? Boleh je kan? Okey. Man hazihi? Ini siapa? Hazihi ni adalah menunjuk kepada muannas, menunjuk kepada perempuan. Jadi kita jawablah. Hazihi Fatimatun ataupun hazihi Aisyah. Tapi kesemuanya kena pastikan perempuan. Kena muannas. Okey. Okay, boleh faham? Wadah? Yang tak sempat nak salin nota boleh ambil gambar dahulu. Okey. Kemudian kita masuk juga kepada tadi kita masuk kepada qarib, iaitu yang menunjukkan kepada dekat. Isim isyarah yang menunjukkan kepada dekat. Sekarang ni kita masuk kepada lil ba'id, iaitu kepada menunjukkan kepada jauh. Okey, jauh. Jauh iaitu untuk seorang sahaja. Okey. Seperti biasa, dia memang kena ada muzakkar dan juga muannas. Ni memang orang kata syarat lah.
kena ada muzakkar lelaki dan juga perempuan. Contoh untuk muzakkar, lil ba'id ini adalah untuk jauh, iaitu menunjukkan kepada itu. Itu pokok ataupun itu perpustakaan, menunjukkan kepada jauh daripada kita. Jauh daripada kita. Okey, contohnya dia kata untuk muzakkar kita akan menggunakan zalika, iaitu zalika. Manakala untuk perempuan muannas kita akan menggunakan tilka. Zalika untuk muzakkar dan untuk muannas adalah tilka. Zalika dengan tilka. Okey. Contohnya. Okey, kita tengok dahulu kepada isim isyarah jauh. Seorang sahaja yang menunjukkan kepada lelaki. Untuk muzakkar. Okey, contohnya apa dia kata? Zalika Muhammadun. Zalika Muhammadun. Itu Muhammad. Itu jauh. Bagi menunjukkan lelaki, kita menggunakan zalika. Zalika Muhammadun ataupun zalika kursiyun. Itu kursi. Zalika qalamun. Itu pen. Zalika qalamun. Itu pen. Ataupun zalika maktabun. Itu meja. Yang menunjukkan kepada jauh. Kita tunjuk meja. Zalika maktabun. Itu meja. Okey. Contohnya soalan ditanya macam ni. Hal zalika Ahmadun? Okey. Hal zalika Muhammadun? Ada orang tanya. Adakah itu Muhammad? Hal zalika Muhammadun. Dia nak tanya tu benda yang jauh. Adakah itu Muhammad? Hal zalika Muhammadun? Adakah itu Muhammad? Naam. Kita jawab naam ataupun la, ikutlah mana-mana. Okey, naam. Zalika Muhammadun. Zalika Muhammadun. Hal zalika Muhammad? Naam. Zalika Muhammad. Adakah itu Muhammad? Betul, itu Muhammad. Ataupun ditanya juga hal zalika kursiyun? Adakah itu kursi? La. Zalika kitab Ahmad. Bukan, itu adalah buku Ahmad. Untuk zalika ni adalah menunjukkan kepada jauh. Okey, ini adalah zalika adalah penggunaan untuk muzakkar, adalah untuk lelaki. Okey. Kemudian kita masuk juga kepada untuk perempuan, bagi yang jauh juga. Yang jauh, okey, seorang yang menunjukkan kepada muannas, iaitu perempuan. Jadi penggunaan dia adalah tilka. Isim isyarah dia adalah tilka. Okey. Tilka. Okey. Contohnya apa? Tilka Fatimatun. Tilka Fatimatun. Itu Fatimah. Dia ada tak marbutah ni menunjukkan kepada muannas. Tilka Fatimatun. Itu Fatimah. Menunjukkan kepada muannas. Okey, seorang sahaja. Okey, ataupun tilka mistaratun. Itu pembaris. Tilka miklamatun. Itu kotak pensel. Tilka saburatun. Itu papan tulis. Ni semua menunjukkan kepada muannas. Okey, menunjukkan kepada perempuan tapi ada menggunakan isim isyarah yang ba'id. Iaitu yang jauh. Okey, yang jauh. Okey. Faham tu amla? Okey, faham? Okey. Jadi untuk games ni, okey, Ustazah akan pusing nama ni dan nama yang terpilih ni dia akan kena jawab
kuis, soalan latihan sikit je, mudah je. Semuanya berkaitan dengan tajuk kita tadi. Okey. Okey, baik. Okey, sekarang ni yang terpilih adalah nama Fatih. Betul ke Ustazah sebut nama awak ni, Fatih? Okey, Fatih ada? Ada. Okey, Fatih. Ini soalan pertama untuk awak ya. Cuba jawab. Okey. Untuk soalan pertama ni. Apakah isim isyarah yang sesuai untuk rama-rama? Kalau dalam bahasa Arab dipanggil sebagai farashatun. Farashatun. Iaitu Hazihi. okey, hazihi. Okey, kita cuba lihat. Betul tak jawapan Fatih ni? Okey. Ahsanta. Bagus. Jadi untuk jawapan daripada Fatih betul. Okey. Kita pergi pada nama yang kedua. Okey, nama yang kedua, siapa yang terpilih? Okey, baik, Nabila. Okey, Nabila. Ya. Okey, ini untuk soalan yang kedua. Okey, jadi ini soalan dia pertama. Dia kata tadi rama-rama, yang kedua kitabun, buku. Hadza ataupun hazihi? Haza. Okey, haza. Okey, cuba kita lihat tengok. Ahsanti. Okey, mumtazah. Okey, bagus. Betul lah. Saya faham lah tu. Okey. Okey, lagi 2 orang lagi. Untuk soalan ketiga. Okey, jadi soalan ketiga. Okey, Azfar, untuk soalan ketiga. Okay, apa jawapan dia? Hazihi ataupun hadza? Kalau burung dalam bahasa Arab, kita akan panggil dia sebagai ta'irun. Ta'irun. Hazihi ataupun hadza? Ha? Hadza. Okey, hadza. Okey. Okey, betul. Faham lah tu. Bagus. Dan yang terakhir iaitu Husna. Okey, Husna tak payah pusing lah ya. Nama awak sama. Okey, Husna, untuk soalan yang keempat. Okey, sebelum tu Husna, pilih dulu yang mana satu ni kan. Awak tengok yang mana satu yang awak kena pilih. Untuk bonus. Okey, Husna pilih yang mana? Yang kelima. Yang kelima yang ni, betul? Okey, yang kelima. Okey, kelajuan 3 kali. Okey, baik. Okey, untuk soalan yang keempat. Okey, Husna cuba jawab. Okey. Untuk gambar lelaki ni, hadhihi ataupun hadza? Nama dia, contohnya nama dia Hadza. Muhammadun. Okey, hadza. Okey, mumtazah. Hadza.
untuk lelaki. Kalau untuk Fatimatun, kita akan menggunakan hazihi. Hazihi. Okey, kita cuba jawab sama-sama. Okey, untuk soalan yang kelima, contohnya Fatimatun, hadza ataupun hazihi. Hadhihi. Hazihi. Okey. Okey. Kemudian untuk soalan yang keenam, okey, kita ada dalam 10 soalan. Okey, untuk kereta, sayyaratun. Sayyaratun. هذه Hazihi. Hazihi menunjukkan kepada muannas. Okey, soalan yang ketujuh. Okey, baki lagi dalam 4 soalan. Okey, soalan dengan nasi dah ni. Pandai. Okey. Untuk soalan yang ketujuh. Okey, gajah. Filun. Filun. Gajah. A ataupun B? هذا Haza. Sebab muzakkar. Haza. Okey. Soalan yang ke-8. Okey. Soalan yang ke-8. Okey, untuk soalan yang ke-8 apa ni? Hadza ataupun hazihi? هذه Hazihi. Untuk muannas. Mudah je. Okey, mudah je untuk isim isyarah. Isim isyarah mufrad. Mudah sangat. Okey. Okey, untuk soalan ke-9. Okey, untuk soalan ke-9. Strawberry apa? Hadza ataupun hazihi? Faulatun. Faulah. Hadza ataupun hazihi? Hadhihi. Hazihi. Hazihi. Okey. Soalan terakhir. Sebelum kita bersuai. Ada lagi bonus. Makin laju ni. Tak apalah. Okey, untuk soalan terakhir. Okey, haqibatun. B. Haqibatun. Ada tam mabutah di belakang. Menunjukkan Hazihi. muannas. Okey, bagus. Mumtazun. Hazihi iaitu untuk menunjukkan muannas. Jadi, untuk kelas kita pada hari ini setakat ni sahaja. Ustazah sama-sama sajalah untuk isim isyarah ni. Jadi untuk setakat ni yang tu saja. Ustazah ambil masa sikit je untuk penerangan untuk isim isyarah ni. Yang basic sahajalah, iaitu untuk mufrad. Ustazah ulang sekali lagi. Isim isyarah diterbahagi kepada dua. Pertama ialah untuk lil qarib dan juga lil ba'id. Untuk dekat dan juga jauh. Untuk dekat dan juga jauh. Okey, untuk dekat dan juga jauh. Dan kita tahu bahawa untuk bahasa Arab dia kena ada dalam kategori dia, sama ada dalam keadaan muannas, perempuan ataupun lelaki, muzakkar. Dan untuk muzakkar, untuk lelaki, bagi lil qarib, untuk dekat kita akan menggunakan isim isyarah hadza.
hadha. Untuk mufrad je, untuk mufrad sahaja. Hadha. Hadha kitabun. Ini buku. Untuk perempuan kita akan menggunakan hazihi. Hazihi. Dan untuk lil ba'id, untuk jauh, bagi mufrad lelaki muzakkar, kita akan menggunakan isim isyarah zalika. Zalika. Ataupun untuk perempuan muannas, kita akan menggunakan tilka. Semua ni hari ni kita akan belajar pasal mufrad sahaja. Mufrad sahaja. Okey, mufrad sahaja. Okey. Ada soalan setakat ni? Ada soalan tak? Hal indakum as-su'al? La yujad? Okey, tayyib. Setakat ni saja untuk kelas kita. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala, dan yang buruk itu daripada kelemahan Ustazah sendirilah. Jadi hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Ustazah.